Assalamualaikum, saya Nur Asniza 829722. Saya akan mengupas tentang apa yang dimaksudkan dengan keciciran pendidikan. Keciciran bermaksud seseorang yang tidak dapat meneruskan persekolahan ataupun pengajian di peringkat sekolah maupun pengajian peringkat tinggi. Istilah keciciran ini sesuai diguna pakai merujuk kepada pelajar sekolah, manakala istilah lewat kembang sesuai untuk kepada pelajar yang berumur 18 tahun ke atas yang tercicir pada peringkat pendidikan pengajian tinggi. Lewat kembang ini dimaksudkan sebagai satu keadaan yang menjelaskan kepada kelewatan seseorang itu mencapai kejayaan dalam aspek pendidikan pada masa yang efektif. Dalam aspek pendidikan, golongan lewat kembang ini wujud selepas berlakunya keciciran dalam pendidikan. Seterusnya, masalah kemiskinan, kesempitan hidup dan juga kewangan menyebabkan ibu bapa tidak mampu untuk menampung perbelanjaan sekolah anak-anak mereka. Pelajar yang miskin didapati bekerja untuk membantu menyara keluarganya serta membantu ibu bapa bekerja dan juga membantu dari segi kerja rumah, dari segi menjaga adik-adik mereka ketika ibu bapa bekerja. Di Malaysia, konsep mengenai kemiskinan seringkali dikaitkan dengan kemiskinan orang Melayu. Menurut kajian laporan Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2016, 39.6% rakyat Malaysia yang tinggal di kawasan bandar hanya berpendidikan peringkat sijil SPM sahaja, 11% berkelulusan diploma dan juga 36% berkelulusan lanjutan. Ini adalah sasaran RMK 11 Malaysia untuk memastikan 1% daripada belia miskin bandar mempunyai sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda dalam pendidikan. Ini berlaku adalah disebabkan oleh fenomena keciciran dalam pelajaran dan juga sekolah. Situasi ini adalah satu pembaziran dalam kemajuan pendidikan Malaysia. Isu ini juga melibatkan pelajar orang asli yang didapati masih jauh ketinggalan dalam sektor pendidikan di Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Nadira binti Ramli, nombor metrik 829720. Saya akan mengupas tentang faktor yang mempengaruhi keciciran pelajar dalam pendidikan pada masa kini. Antara faktor utamanya adalah tahap sosioekonomi keluarga yang rendah mempengaruhi faktor keciciran pelajar dalam pendidikan. Menurut kajian daripada Zalika dan Nur Farazatul mengatakan bahawa pendapatan keluarga yang rendah telah memberi kesan terhadap perkembangan pendidikan negara ini kerana kebanyakannya ibu bapa yang berpendapatan rendah kurang memberi perhatian terhadap pelajaran anak-anak. Hal ini turut dibuktikan dengan hasil kajian daripada Subrah Karakan mengatakan bahawa keluarga berpendapatan rendah tidak mampu untuk memberi pendidikan yang cemerlang atau pelbagai kemudahan seperti peralatan pembelajaran dan buku rujukan untuk mendorong anak-anak mereka ni belajar dengan sempurna. Selain itu, isu keciciran ini juga berpunca daripada sikap pelajar itu sendiri yang kurang berminat terhadap pelajaran. Hal ini dibuktikan dengan hasil kajian yang dijalankan oleh Nik Nur Azizah dan rakan-rakan pada 2018 yang menyatakan bahawa pelajar orang asli mempunyai masalah untuk memberi perhatian atau fokus dalam pelajaran buat jangka masa yang lama dan hal ini telah mengakibatkan berlakunya keciciran dalam pelajaran. Seterusnya, budaya dan persekitaran yang kuat dalam diri pelajar turut mempengaruhi masalah keciciran dalam pendidikan. Dalam kajian Nik Nur Azizah pada 2018 mengatakan bahawa orang asli masih berpegang dengan tradisi nenek moyang mereka walaupun pelbagai bantuan dan insentif daripada kerajaan dalam memartabatkan pendidikan masyarakat orang asli, di mana kehidupan orang asli ini sangat dekat dengan alam semula jadi yang berfungsi sebagai sumber utama untuk masyarakat orang asli mencari rezeki. Akibatnya, mereka selesa dengan gaya hidup yang lama menyebabkan mereka sukar menerima perubahan dalam kehidupan dan tidak berminat untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini seterusnya telah memberi impak kepada peningkatan keciciran dalam pendidikan. Gaya pengajaran guru yang kurang menarik dan membosankan juga turut menjadi faktor berlakunya keciciran dalam pendidikan. Hal ini dibuktikan oleh Nur Farazatul dan rakan-rakan yang mendapati bahawa guru yang mengamalkan cara pengajaran dan pembelajaran tradisional iaitu pengajaran satu hala akan menyebabkan pelajar hilang fokus dan kurang berminat untuk belajar, dan hal ini akhirnya akan membawa kepada berlakunya keciciran dalam pelajaran. Faktor yang seterusnya ialah masalah pengangkutan yang mana pelajar yang tinggal jauh di kawasan pedalaman sukar untuk mendapatkan accessibility terhadap pengangkutan awam untuk ke sekolah. Hal ini dibuktikan dengan kajian yang dilakukan oleh Mazdi pada 2014 di mana pengangkutan awam seperti bas sememangnya sudah disediakan khas untuk pelajar orang asli untuk ke sekolah.
Namun, ianya masih tidak mencukupi untuk menampung bilangan pelajar orang asli yang begitu ramai dan hal ini telah memakan masa perjalanan yang lama menyebabkan pelajar sering datang lewat ke sekolah. Masa dan perjalanan yang lama untuk sampai ke sekolah turut mempengaruhi masalah keciciran dalam pendidikan. Menurut hasil kajian yang dijalankan oleh Mazdi, membuktikan bahawa pelajar orang asli yang tinggal di kawasan pedalaman mengambil masa yang panjang untuk sampai ke sekolah kerana jarak rumah dan sekolah adalah jauh, ditambah pula dengan jalan yang berliku dan tidak sempurna seperti tidak berturap, berselut, berlubang. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Nazura, nombor matrik 829729. Saya akan mengupaskan mengenai kesan atau implikasi keciciran pelajar atau murid di sekolah. Okey, seperti yang kita tahu, pelajar-pelajar atau murid-murid yang mengalami keciciran ini akan menghadapi masalah daripada aspek 3M. Apa itu 3M? 3M tersebut adalah membaca, menulis dan mengira. Seperti yang kita tahu, kanak-kanak atau murid-murid yang hadir ke tadika ataupun darjah 1, mereka akan mula mempelajari alfabet, akan mula mengenal huruf, mengenal vokal untuk belajar ke peringkat-peringkat yang seterusnya. Itu adalah merupakan asas pembelajaran mereka. Tetapi bagi pelajar yang mengalami keciciran, mereka akan menghadapi masalah daripada aspek membaca dan menulis. Ini disokong oleh artikel Abdul Rasid Jamian pada tahun 2021. Beliau sendiri menyatakan dalam kajian yang beliau laksanakan, pelajar-pelajar yang tercicir ini akan menghadapi masalah dari segi membaca dan menulis. Antara masalah kemahiran membaca yang akan dihadapi oleh pelajar adalah pelajar tidak memahami isi kandungan teks, tidak memahami maksud ayat yang dibaca, tidak boleh membaca pantas dan cepat jemu serta penat apabila membaca. Sebagai contoh, guru mungkin akan menyuruh, akan memberi arahan kepada pelajar, kepada murid, sila baca di buku teks pada muka surat sekian. Pelajar tersebut mungkin akan baca, tetapi pelajar tersebut tidak memahami setiap bait perkataan tersebut. Kenapa? Kerana pelajar tersebut tidak mempunyai kemahiran 3M yang secukupnya. Seterusnya, daripada segi kemahiran menulis itu sendiri pula, pelajar akan menghadapi masalah daripada segi tidak dapat membezakan huruf besar dan huruf kecil, tidak dapat mengecam abjad, tidak dapat memahami maklumat yang ditulis, tidak pasti tanda baca, tidak tahu menulis karangan yang bermakna, berasa penat dan letih semasa menulis dan mengeja untuk menulis. Sepatutnya mungkin pada tahap pelajar darjah 4, darjah 5 mereka sudah boleh menulis dengan laju. Lagi-lagi pula kalau contoh nak eja, itu rumah saya. Mungkin mereka boleh sudah menulis dengan laju. Tapi kepada pelajar yang keciciran, mereka mungkin akan mengeja untuk menulis I, T, U, itu. Mereka akan menghadapi masalah seperti itu. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Syamsia 829719 akan mengulas tentang langkah-langkah mengatasi keciciran pelajar terhadap pendidikan. Okey, terdapat 10 jurnal di dalam isu ini, tetapi hanya ada 7 sahaja berkaitan dengan langkah-langkah mengatasi isu keciciran pelajar terhadap pendidikan. Okey, yang pertama, menurut Muhammad Razi dan juga Ahmad 2017, pihak Mawib dengan kerjasama pejabat zakat telah membantu dalam isu keciciran pelajar yang mana menerusi program pembangunan ekonomi, sosial, pendidikan, pembangunan dan institusi agama. Okey, kemudian pembahagian bantuan zakat ini terbahagi kepada beberapa yang pertama, kategori pertama asnaf fakir miskin, kategori kedua asnaf fi sabilillah, kemudian di peringkat sekolah pemberian yuran, pakaian seragam, peralatan sekolah dan peringkat pengajian tinggi, kos pengajian dan allowance sara hidup. Okey, selain daripada itu, artikel ataupun jurnal yang kedua ialah menurut Kasim 1984, perkara 153 Perlembagaan Malaysia mengenai hak keistimewaan orang Melayu dan golongan Bumi Putra. Okey, terdapat beberapa langkah mengatasi isu keciciran pelajar terhadap pendidikan yang mana mengadakan program-program khas dengan mengutamakan pelajar luar bandar dan sistem kawalan kemasukan untuk menambah bilangan pelajar Melayu ke IPT. Okey, kemudian pembukaan sekolah MRSM, sains berasrama penuh serta matrikulasi UiTM untuk kota pelajar Melayu. Kemudian pembiayaan pendidikan bagi pelajar luar bandar yang tidak berkemampuan tetapi berpotensi tinggi dalam bidang pendidikan mengikut senarai guru yang telah diserahkan kepada pihak KPM lah. Okey, jurnal yang ketiga, menurut Nurul Syairah 2020, langkah mengatasi isu keciciran pelajar menerusi Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, iaitu membina sebuah sistem pendidikan yang kukuh dan tetap, menyediakan kelas tuition percuma kepada golongan miskin, menyediakan bantuan kewangan untuk membeli pakaian seragam, smartphone serta komputer riba semasa PKP.
rakyat biasa juga digalakkan menjadi sukarelawan untuk membantu serta memupukkan minat dan semangat untuk menjadi ejen kepada perubahan. Okey. Artikel yang keempat, menurut Ahmad 2020, langkah mengatasi kemiskinan bandar ialah mengkaji dan menetapkan semula kadar gaji berpandukan anggaran kos iaitu pendidikan, makanan dan juga kesihatan. Kemudian mengukur taraf kemiskinan berdasarkan jumlah pendapatan isi rumah, memantau keluarga yang terdiri daripada pelajar, tercicir dan anti sekolah. Artikel berikutnya, menurut Zakaria Abdul Majid dan juga Husin 2022, langkah mengatasi isu pesisiran murid sekolah di Malaysia ialah meningkatkan kesedaran ibu bapa tentang kepentingan pendidikan formal kepada anak-anak, meningkatkan motivasi dan minat belajar terhadap pendidikan serta menggunakan pelbagai kaedah atau gaya pengajaran guru. Kemudian artikel berikutnya, menurut Adam, Kasim dan juga Saleh 2009, langkah mengatasi isu keciciran pelajar ialah memperkasakan pendidikan luar bandar, mengadakan lebih banyak pilihan pendidikan di mana KPM berperanan meningkatkan keupayaan dan minat pelajar, melengkapkan infrastruktur di sekolah-sekolah serta sistem pentaksiran dan penilaian serta meningkatkan program-program di sekolah. Jurnal yang terakhir yang berkisah tentang langkah mengatasi isu keciciran pelajar terhadap pendidikan ialah Jurnal Ahmad, Abdullah dan juga Muhammad 2018, menyatakan bahawa peranan Kementerian Kesihatan Malaysia memantau kesihatan demi pelaksanaan pendidikan berterusan dan juga menggunakan metodologi dan pedagogi pengajaran yang kreatif serta memberikan kesedaran kepada ibu bapa. Sebagai kesimpulan, pendidikan merupakan salah satu pelaburan yang paling penting yang boleh dilakukan oleh sesebuah negara untuk rakyat serta masa hadapannya. Kerana ini dapat membuka ruang kepada peluang pekerjaan, kemahiran dan juga sumber yang diperlukan oleh keluarga untuk tidak hanya bertahan tetapi ia akan berkembang.